Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Sarah Hussein Ismail dalam mini studio Majlis Belia Malaysia. Bersama saya hari ini adalah saudara Syarhan Nizam, Exco Majlis Belia Malaysia, di mana kita akan membincangkan pada hari ini topik tentang transformasi Majlis Perundingan Belia Negara. Okay, saudara, kita maklum bahawa Majlis Perundingan Belia ni dah wujud selama 45 tahun. Betul. Okay. Sejak daripada tahun 1971 sehingga sekarang. Tapi pada tahun ni kita adakan satu transformasi bagi Majlis Perundingan Belia. Boleh tak kalau saudara Syarhan terangkan sikit apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan Majlis Perundingan Belia? Terima kasih kepada saudara moderator. Majlis Perundingan Belia Negara ini seperti yang saudara maklumkan tadi, dia bermula pada 1971. Kalau ikutkan sejarahnya, pada ketika itu dia dirasmikan oleh Perdana Menteri ketika itu, Tun Abdul Razak, pada 15 Mei 1971 di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Dan Majlis Perundingan Belia Negara ini, seperti semua sedia maklum, dia adalah satu platform. Platform di mana belia nak menyampaikan pandangan, cadangan ataupun berkaitan dasar-dasar yang ingin dibagi pandangan pada kerajaan. Inilah satu ruangan ataupun platform yang baik untuk pemimpin belia akar umbi ini menyampaikan ataupun berdebat ataupun berbahas di dalam satu majlis mesyuarat ataupun majlis yang dipanggil Majlis Perundingan Belia Negara yang setakat ini bila dikatakan 45 tahun itu sehingga sekarang ni boleh dikatakan berjaya lah. Sebab kan dia satu benda yang unik. Kalau kita bandingkan dengan satunya beza kita dengan negara lain ataupun dari segi pembangunan belia. Satunya unik dari segi pembangunan belia yang boleh kita katakan pembangunan belia di Malaysia ini terlebih ke hadapan sedikit berbanding dengan negara lain kerana kita diberi ruang ataupun kerajaan ambil berat tentang belia dan diberi ruang sehingga dimasukkan dalam ada Akta Pembangunan Belia dan Pertubuhan Belia 2007 iaitu Akta 668 di mana ada disebut situ tentang Majlis Perundingan Belia Negara. Dan Majlis Perundingan Belia Negara ini sehingga kita 2016 ini tahun ini dah ada tahun pertama seperti yang saudara kata tadi transformasi. Tahun ini adalah tahun pertama dilaksanakan transformasi NPBN ini. Okey, saudara Syarhan, kita difahamkan dalam proses transformasi ini berlaku pada tahun ini, betul? Betul. Boleh tak saudara Syarhan terangkan sikit apa transformasi yang sedang dijalankan dalam Majlis Perundingan Belia? Okey. Seperti transformasi yang dimaklumkan sebelum ini sebenarnya dia sebenarnya terpanggil apabila YB Menteri Belia dan Sukan itu sendiri dia bagi cadangan ke dalam Majlis Perundingan Belia 2015. Dia maklumkan kata kalau boleh perlu adanya satu transformasi dilakukan dalam Majlis Perundingan Belia Negara ini dan disahut oleh MBM. Kita sahut untuk adakan transformasi bersama dengan KBS. Kita adakan tahun ini. Transformasi itu iaitu dari segi pelaksanaan dia. Seperti umum semua sedia maklum, sebelum ini MPBN ini ada separuh hari. Dia bermula pada pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari. Dan transformasi kita buat kali ini dia satu hari, iaitu daripada 8 pagi sampai pukul 5 petang. Selain daripada itu juga kita ada buat transformasi dari segi pelaksanaan ataupun dari segi dipanggil perlembagaan yang disusun sebelum ini tak seragam. So kita seragamkan dari segi contohnya segi usul. Sebabnya sebelum-sebelum ni dari segi usul apa yang MPBN sebelum ini formatnya tak sama. So dari segi transformasi ini kita buat dari segi format transformasi dari segi usul pelaksanaan dia antara transformasi. So dari segi pelaksanaan tadi saya dah sentuh berkaitan dengan jadual tadi daripada separuh hari ke satu hari. Yang kedua berkaitan dengan dari segi usul lah. Usul keseragaman. Betul. Sebabnya kita dapat maklum untuk pengetahuan saudara juga, MPBN ini sebenarnya dia ada peringkat. Ada struktur dia daripada peringkat daerah, negeri sehinggalah kebangsaan. Maksudnya dia bermula berbincang peringkat bawahan. Di peringkat belia akar umbi. Contohnya di Majlis Perundingan Belia Daerah dan kemudian dia diangkat ke Majlis Perundingan Belia Negeri, dibincangkan dan isu yang dibawa ke kebangsaan adalah isu-isu nasional ataupun isu antarabangsa yang tak boleh selesaikan di dalam negeri
di peringkat negeri, kita bawa ke peringkat kebangsaan. Iaitu inilah dia, MPBN, peringkat kebangsaan yang baru-baru ini telah dilaksanakan pada 26 Mei baru-baru ini, transformasi yang pertama, iaitu usul-usul yang kita bawa baru ni ada dalam 12 usul yang dibawa. Dan usul-usul ni sebenarnya adalah usul daripada akar umbi yang kita bawa sehinggalah peringkat kebangsaan. So, yang tadi bila katakan transformasi ini dari segi selain daripada usul, keseragaman untuk pengetahuan semua juga. Sebelum ini kalau kita dapat lihat keseragamannya dari segi daerah, negeri dan kebangsaan ni tak sama. Seharusnya apa yang dibincangkan ataupun yang dilakukan di dalam peringkat kebangsaan mesti adalah patutnya seiring daerah, negeri dan kebangsaan. So transformasi ini diwujudkan adalah untuk kita seragamkan semua supaya daripada daerah, negeri dan kebangsaan ni sama. Dan selain pada itu juga dia menyentuh dari segi transformasi, dari segi diwujudkan sekretariat. Sebabnya sebelum ini hanya sekretariat ni kita wujudkan untuk di peringkat kebangsaan. Sekretariat ini yang duduk dalam sekretariat ini, iaitu di peringkat kebangsaan, wakil daripada Majlis Belia Malaysia dan wakil daripada Kementerian Belia dan Sukan. Sekretariat ni fungsi dia adalah untuk tadi tu yang usul tu, untuk bincang usul, penapisan usul dan sehinggalah dibawa berbincang di dalam Majlis Peringatan Belia. Jadi konsep yang sama. Konsep yang sama di peringkat kebangsaan tadi, kita nak transformkan dia supaya seragam di peringkat negeri dan daerah. Okey. Saudara Sherhan, so kita dapat tahu berlakunya transformasi ni akibat daripada usul tidak keseragaman usul. Lepas tu waktu persidangan yang singkat. So jadi macam mana tercetusnya idea ataupun tercetusnya rasa untuk mentransformasikan Majlis Perundingan Belia ni? Adakah sebelum ni memberi kesan yang tidak berapa produktif kepada Majlis Perundingan Belia ataupun ada sebab-sebab tertentu? Seperti yang saya maklumkan awal tadi, dia adalah cetusan daripada Menteri Belia dan Sukan itu sendiri. Mungkin feedback yang dia terima daripada pemimpin belia yang menyatakan kepada beliau adalah masa yang diberi dalam Majlis Peringatan Belia ni tak cukup. Bila tak cukup tu, dia orang nak berbahas tak cukup. Lepas tu kita nak dapat maklum balas. Kita maklumlah dalam tengah syok panas berbincang Masa habis. Dia baru nak bahas satu usul, belum dengar maklum balas daripada agensi, dah habis masa. So bila terpanggilnya mungkin daripada terpanggilnya transformasi ini daripada menteri tadi itu, antara sebabnya itulah dari segi masa tadi tu. Masa terlalu pendek sebelum ini. Lepas itu waktu berbahas tak cukup. Dan kita nak bagi ruang lah pada belia, pemimpin belia ni, mereka sepuasnya untuk berbahas, berdebat dan bersama dengan agensi kerajaan untuk mendapatkan maklum balas ataupun jawapan terus daripada agensi terus kepada belia. Okey. Jadi saudara Sherhan, apakah pentingnya Majlis Perundingan Belia ni kepada pembangunan negara? Okey. Majlis Perundingan Belia Negara ini, kalau kita dapat lihat apa pentingnya kepada negara, platform saya katakan tadi itu, dalam pembangunan belia, belia ni tak ada ruang lain yang mereka nak. Ini adalah satu ruang yang terbesar ataupun yang tertinggi ataupun yang diberikan kepada belia ini untuk menyampaikan suara, menyampaikan pandangan, menyampaikan hasrat. Walaupun walaupun kritikan yang diberikan itu boleh dikatakan mungkin kritik kepada kerajaan, tapi dia disampaikan secara cara yang betul. Dengan cara yang betul dan disokong dengan fakta-fakta. Okey. So sekarang ni kita minta saudara Sherhan tunggu sebentar sebelum kupaskan dengan lebih lanjut untuk kepentingan majlis ni kepada pembangunan belia dan negara. So kita rehat sebentar, kita jumpa lagi selepas ni. Jiwa mulia menggerak belia.
dah bercerita tentang Majlis Perundingan Belia Negara daripada mula tadi sampai sekarang, tapi kita masih tak kenalkan lagi siapa sebenarnya yang ada dalam Majlis Perundingan Belia Negara ni sebenarnya. Dalam Majlis Perundingan Belia Negara ni kita ada 3 peringkat yang saya maklumkan dari awal tadilah. Kalau di peringkat daerah itu yang ada dalam Majlis Perundingan Belia Negara peringkat daerah, dia difungsikan oleh pegawai daerah itu sendiri, ataupun kalau di bawah negeri, bukan negeri kerajaan persekutuan, dia difungsikan oleh pegawai kemajuan zon ataupun pegawai ICU daerah. Dan dalamnya ada itu antara siapakah, kalau tadi saudara kata siapa yang ada di dalam Majlis Perundingan Belia ini, kalau di peringkat daerah, yang ada Majlis Jawatankuasa Majlis Belia Daerah, ada juga agensi daripada kerajaan dan pakar rujuk yang dijemput hadir sama bagi Majlis Perundingan Belia itu. Di peringkat negeri yang sama juga, dia difungsikan oleh Exco Belia Negeri, ada agensi daripada kerajaan yang dijemput hadir, dan di peringkat kebangsaan yang ada di dalam Majlis Perundingan Belia Negara peringkat kebangsaan itu difungsikan oleh Menteri Belia dan Sukan, ada Exco Majlis Belia Malaysia, Dewan Tertinggi Majlis Belia Malaysia, dijemput juga agensi-agensi daripada kerajaan yang hadir, dijemput juga Exco Belia Negeri, dan dijemput juga wakil dipanggil ahli lantikan menteri untuk hadir sama di dalam Majlis Perundingan Belia Negara itu di peringkat kebangsaan. Selama 1 hari lah yang berlangsung. Selama 1 hari. 1 hari. Okey, saudara boleh tak saudara berikan sikit tentang apa kepentingan sebenarnya Majlis Perundingan Belia Negara ini kepada pembangunan belia di negara kita? Kalau kata berkaitan dengan kepentingan MPBN ini, Majlis Perundingan Belia Negara ini, kita lebih mudah panggil MPBN. Kita boleh katakan kepentingan MPBN ini saya lihat sangat besar kepentingan dia. Sebabnya kita lihatlah pada, mungkin saudara boleh lihat pada situasi sekarang, di mana belia nak menyampaikan hasrat, pandangan yang kita dapat lihat, takkan mereka nak buat di jalanan, tak sesuai. So tempat yang terbaik, platform yang terbaik, landasan yang terbaik adalah Majlis Perundingan Belia Negara ini. Kira sebagai macam orang kata satu saluran. Betul, kepada belia. Satu saluran, tu yang dikatakan ni kepentingan dia. Kepentingan MPBN ini sebabnya satu platform, ruang yang diberikan oleh belia untuk pemimpin akar umbi ini, untuk mereka melontarkan ataupun beri pandangan, mengkritik ataupun berdebat berkaitan dengan isu-isu semasa, isu berkaitan dengan pembangunan belia, tentang nasional, antarabangsa, semuanya kita boleh nak bahas ataupun nak berdebat di dalam Majlis Perundingan Belia Negara ini. So ruangan MPBN ini bagi saya amat penting dalam pembangunan belia negara. Sebabnya seperti saya ambil contoh, kepentingan dalam MPBN ini juga, apa benda yang kita bincang dalam MPBN ini, contohnya kita menyentuh tentang dasar, ini kementerian ataupun agensi sangat pandang ambil berat tentang apa yang dibawakan oleh belia akar umbi ini. Sebab kita tak ada medan lain yang boleh kita nak maksudnya terus nak direct kepada kementerian dan terus nak jawapan. Tapi ini salah satu medan yang terbaik, dan saya lihat dengan cara ini pembangunan belia itu dapat dilihat amat cantik di Malaysia ini. Ruangan yang diberikan itu sangat cantik. Maksudnya waktu persidangan nanti akan hadir wakil daripada setiap kementerian. Macam tu? Ya. Berkaitan dengan wakil daripada agensi tadi, dia dijemput berdasarkan usul yang kita ada bahaskan. Contohnya kita ada sentuh berkaitan dengan isu perumahan belia, isu, so kita jemputlah berkaitan dengan Kementerian KPKT, dengan rumah perumahan. Kita juga kalau berkaitan dengan isu BRIM, misalnya katanya ada belia nak tanya berkenaan dengan BRIM, kita jemput Kementerian Kewangan, kita jemput Lembaga Hasil sebagai agensi, tergantung pada usul yang dibawa. Betul. Okey, saudara tadi saudara terangkan tentang pelaksanaan Majlis Perundingan Belia ni daripada peringkat daerah. So, boleh tak kalau saudara terangkan sikit apa yang dah berlaku dan
sebelum dan selepas transformasi terhadap Majlis Perundingan Belia ni daripada akar umbi? Sebelum transformasi, kalau kita lihat pada Majlis Perundingan Belia Negara ni, kalau sebelum transformasi, dia agak, kalau di peringkat daerah, saya bermula dari peringkat daerah dulu. Dia kalau bermula daripada peringkat daerah, sebelum-sebelum ini isu dia banyak berkaitan dengan bagaimana di peringkat daerah ini mereka nak menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Sebabnya dipanggil bahasanya punca kuasa. Punca kuasa. Siapa nak mempengerusikan Majlis Perundingan Belia daerah ini, siapa punca kuasa dia? Dan hasil daripada Majlis Perundingan Belia Negara yang baru-baru ini, transformasi. Selepas transformasi itu kita dapati rupanya sebelum ini di daerah punca kuasa tu jadi masalahnya kenapa kurangnya ataupun kurang efektif di peringkat daerah ini kerana punca kuasa tu tak betul. Mungkin sebelum ini fungsi Majlis Perundingan Belia di peringkat daerah difungsikan oleh pegawai belia dan sukan daerah. Ada juga saya dapat berita difungsikan oleh pengurusi Majlis Belia daerah itu sendiri. Dan bila kita dapat tahu, bila dibincangkan dalam hasil bengkel kita ada buat tahun lepas, bengkel berkaitan dengan transformasi Majlis Perundingan Belia, input yang kita dapat itu sebenarnya cara yang terbaik adalah untuk bagi dia lebih Majlis Perundingan Belia ni lebih mantap. Punca kuasa itu perlu letak pada orang yang mempunyai kuasa. Saya maksudkan kuasa ni contohnya di daerah, kita nak dia difungsikan oleh pegawai daerah. Maksudnya punca kuasa yang tertinggi di daerah adalah pegawai daerah. Sama juga kalau di negeri-negeri ada masalah sebelum ni di negeri-negeri bukan di bawah Kerajaan Persekutuan. Contoh di Selangor, di Pening dan Kelantan. Ini juga jadi isu di daerah-daerah. Mereka keliru. Siapa yang perlu untuk mempengerusikan Majlis Perundingan Belia daerah mereka ni? Kata sepakat telah dapat dalam bengkel transformasi itu yang akan mempengerusikan selain daripada DO bagi negeri yang bukan bawah Kerajaan Persekutuan, mereka akan difungsikan oleh pegawai ICU daerah ataupun dipanggil pegawai kemajuan zon, iaitu pegawai daripada Pejabat Pembangunan Persekutuan negeri lah di bawah Persekutuan. Saya pergi kepada struktur yang di peringkat negeri juga. Okey, sebelum ini di negeri juga jadi isu juga siapa yang untuk mempengerusikan ni, siapa punca kuasa dia. Punca kuasa dia maksudnya siapa yang kita nak letak, boleh letak sebagai mempengerusikan Majlis Perundingan ini. Kerananya kalau kita letak punca kuasa ni yang rendah ataupun yang tak mempunyai kuasa, nanti agensi-agensi ini yang turut hadir dijemput ini ambil sambil lewa. Ada yang tak datang, ada yang kurang bagi komitmen. So jadinya sebelum ini nampak hambar, tapi selepas transformasi ini, bila kita letak punca kuasa itu yang betul, kita dapat lihat feedback sekarang ini, Majlis Perundingan Belia Negara tingkat daerah, negeri dan kebangsaan, semuanya sekarang ni yang pertama kalinya ini bagus, feedback yang bagus daripada agensi. So di peringkat negeri baru ni pun, di peringkat negeri difungsikan oleh Exco Belia negeri itu sendiri. Sebelum ini mungkin dia difungsikan oleh terserah pada Menteri Besar Negeri itu nak letak pada siapa. Tapi sekarang ni kita memang dah fokuskan, kita letak pada Exco Belia negeri itu sendiri. Sama juga di peringkat kebangsaan, dia difungsikan oleh Menteri Belia dan Sukan. Menteri Belia dan Sukan lah. So, punca kuasa untuk kebangsaan dia Menteri Belia dan Sukan. Betul. So kita dah faham sekarang tentang struktur pelaksanaan Majlis Perundingan Belia Negara ni daripada segi dasar sampai ke pelaksanaan ke arah daripada segi ke peringkat negara lah. Okey. So selama 45 tahun berlangsungnya Majlis Perundingan Belia Negara ni, okay, apa harapan yang ingin dicapai sebenarnya dalam Majlis Perundingan Belia Negara ni? Kita dapat lihat sebenarnya, kalau seperti yang saya maklum pada awal juga, jika kita bandingkan dengan negara-negara, saya ambil konteks ASEAN lah. Kalau kita bandingkan konteks ASEAN, negara yang dalam negara ASEAN, 10 negara ASEAN, pembangunan belia negara kita ni saya lihat ke depan berbanding dengan negara lain. Sebabnya kita fokus kepada wujudnya dasar belia negara tahun 1985 dan sehinggalah sekarang bila adanya dasar belia yang baru ini, kita dapat lihat
dari segi kita punya konteks belia ni memang kehadapan berbanding dengan yang lain. Jadi bila kita fokus pada MPBN ini, tadi seperti saudara maklumkan tadi tu tadi berkaitan dengan harapan yang ingin dicapai oleh Majlis Perundingan Negara ni. Okey, harapannya kalau dapat lihat, kalau boleh kita nak benda ni biar berterusan. Sebabnya 45 tahun MPBN ini dah berjalan, MPBN ini dah hasilkan beribu-ribu usul yang telah dibawa dan beratus usul yang telah diangkat. Kita dapat lihat benda ini amat baik. Platform ini amat baik dan amat belia perlukan supaya suara belia akar umbi sampai ke peringkat pemerintahan, peringkat yang tertinggi. So harapan yang lain, MPBN ini juga selain daripada kita nak MPBN ini diteruskan, harapannya supaya MPBN ini dapat inilah, selain daripada dia diteruskan, kalau boleh kita nak platform ataupun dia terus diambil serius oleh kerajaan dan lihat suara belia ini, inilah suara akar umbi yang belia-belia bawa untuk pembangunan belia negara ini. Okey. So sebenarnya kita ada beberapa soalan lagi yang kita nak ajukan kepada saudara Sherhan sebelum kita tamatkan wawancara kita pada hari ini. Tapi sebelum kita teruskan dengan soalan-soalan yang seterusnya, kita rehat sebentar. Semangat baru demi perjuangan yang dituju, mempertingkatkan ilmu di dada, cekakkan kekuatan minda dan keikhlasan jiwa mulia menggerak belia. Biar beza kaum dan agama, biar rintangan yang menduga, kami belia Malaysia berikhlas setia ke akhirnya. Bergerak! Terkini dengan inovasi, mempertahankan jati diri. Inilah satu gerakan massa, berganding bahu seluruh negara. Rasakan bahan kehangatannya, menggerak belia. Biar beza kaum dan agama, biar rintangan yang menduga, kami belia Malaysia berikhlas setia ke akhirnya. Biar beza kaum dan agama, biar rintangan yang menduga, kami belia Malaysia berikhlas setia ke akhirnya. Biar beza kaum dan agama, biar rintangan yang menduga, kami belia Malaysia berikhlas setia dalam suka duka, berikhlas setia ke akhirnya. Kita memberi fokus kepada 5 nilai teras utama. 5 nilai teras ini, yang pertama adalah perlembagaan negara. Nilai teras kedua adalah kepimpinan. Nilai teras ketiga adalah kerja berkumpulan dan kesepakatan. Nilai teras yang keempat adalah menghormati kepelbagaian. Nilai teras yang kelima adalah pendekatan kreatif dan menyesuaikan. Kami bersama MNM. Bertemu kita kembali dalam wawancara khas Majlis Belia Malaysia. Okey, bersama kita saudara Sherhan, Esko daripada Majlis Belia Malaysia dalam tajuk Transformasi Majlis Perundingan Belia Negara. Okey saudara, kita hampir sampai kepada penghujung wawancara kita. Yeah. So boleh tak saudara merupakan Esko dalam Majlis Belia Malaysia dan juga merupakan boleh dikatakan sebagai ahli dalam persidangan Majlis Perundingan Belia Negara yang berlangsung baru-baru ini. Yeah.
Okey, boleh tak saudara dari kacamata saudara sendiri, apa pendapat saudara tentang transformasi yang dah dijalankan? Adakah saudara rasa transformasi ini berjaya atau tidak? Baru-baru ini betul macam saudara maklumkan, kita baru melaksanakan Majlis Peringatan Belia Negara di peringkat kebangsaan pada 26 Mei 2016 baru-baru ini di Pusat Belia Antarabangsa IYC Ceras. Saya dapat lihat jika dibandingkan MPBN sebelum ini dan dibandingkan untuk tahuan saudara ni yang tahun pertama Tahun pertama ya. ni tahun pertama kita buat transformasi. Kalau kita nak kata perfect tu memang tak Belum lagi lah. Belum lagi sebabnya seperti yang saya dah turun ke daerah, saya dah pantau di negeri dan di kebangsaan ini kita dah laksanakan yang pertama juga. Saya dapat lihat bagi saya baguslah, satu pencapaian yang amat baik. Walaupun ini tahun pertama, kita buatkan ini transformasi yang pertama. Bagi saya dia salah satu persidangan Majlis Perundingan Belia yang terbaik. Di mana saya kata terbaik itu masa yang diperuntukkan, kalau kata satu hari itu, dari segi pada awalnya, dari segi ucapan Presiden MBM, ucapan dasar daripada Menteri dan perbahasan, ikut jadual dia perbahasan ucapan dasar. Lepas itu kita ada 2 pembentangan daripada kementerian dan satu daripada pembentangan daripada MBM itu sendiri. Dan pada jadual petangnya kita dapat lihat perbahasan usul. Perbahasan usul, maksudnya sehari lah penuh. Saya dapat lihat waktu yang digunakan itu sangat cantik. Sebab sebelum ni kalau kita dapat lihat kita terkejar-kejar. Dibandingkan dengan MPBN sebelum ini, kita ada separuh hari. Tapi kita nak masukkan semua atau cara tadi itu dalam separuh hari. So dia akan jadi terkejar-kejar. Sekarang ni belia itu kalau kita dapat lihat yang baru ni, saya salah seorang ahli majlis MPBN yang hadir, yang turut serta di dalam majlis perundingan. Saya dapat lihat waktu yang ada itu sangat cantik. Belia dapat melontarkan pandangan, dapat berbahas dengan selesa, dapat kita puas hati dengan jawapan yang diberikan oleh agensi dan kementerian. Jadinya ruangan masa tu cukup untuk belia berbahas dan kita nak terima input daripada agensi. Dan kalau kata tadi bandingkan dengan sebelum ni, saya boleh katakan ni terbaik lah. Terbaik. Persidangan yang terbaik. Walaupun dia pertama, ni adalah persidangan yang terbaik dan insya-Allah persidangan pada hujung tahun akan datang ini kita akan cuba perbaiki supaya dia jadi lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. So kita boleh katakan kat sini transformasi terhadap majlis persidangan belia negara yang diadakan pada tahun ini kira berjaya lah untuk sekian kalinya lah. Ya. Okay. So sebelum kita akhiri kita punya wawancara, boleh tak kalau saudara share kongsikan sedikit apa harapan saudara sendiri dan juga harapan Majlis Perundingan Belia Negara terhadap belia-belia pada sekarang? Harapan saya kalau dikatakan tentang MPBN ni, kalau boleh harapan saya adalah harapan tentang transformasi inilah. Harapan transformasi ini di mana MPBN kita sebelum ini, bila dikatakan transformasi ini, kalau boleh kita nak nampakkan perubahan yang baik dibandingkan dengan sebelum ini. Dan kalau boleh harapan saya juga adalah supaya MPBN ini dapat diteruskan kerana dah 45 tahun MPBN ini berjalan. Dah banyak hasil benda yang dah dibincangkan, benda yang telah diangkat, termasuklah transformasi MPBN ini telah dibincangkan tahun lepas dan dipersetujui di dalam MPBN dan kita laksanakan pada tahun ini telah dilaksanakan. Dan untuk tahuan saudara juga, MPBN ini juga antara rekod besar yang dia pernah hasil MPBN ini adalah kewujudan KBS itu sendiri. Kementerian Belia dan Sukan itu sendiri adalah hasil daripada MPBN yang diangkat oleh belia dan dipersetujui dalam persidangan itu, usul itu diangkat dan dibincangkan terus di peringkat lebih tinggi dan wujudlah KBS yang ada sekarang ini. Itu antara harapan saya daripada yang saya maksudkan tadi itu. Harapannya adalah supaya MPBN ini kita dapat lihat di peringkat daerah, negeri, kebangsaan, kalau boleh kita nak seragam, seiring. Dan apa benda yang dilaksanakan di peringkat kebangsaan ini kita nak sama di peringkat negeri dan daerah. Supaya dia seragam, cantik dan suara-suara belia daripada akar umbi itu kita dapat bawa cantik terus sampai ke peringkat kebangsaan dan terus dapat dibahas dan dapat dibawa pada peringkat paling atas. Sekian saja untuk wawancara kita pada kali ini. Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Syehran Nizam kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini.
Semoga kita berjumpa lagi pada wawancara akan datang. Akhir kata, belia bertindak untuk keadilan dan kebenaran. Mini Studio MBM, Saddam Hussein.